Ini Pak Dia cerita satu yang ikhlas chronic case tak Casey? Ya, silakan. Ini Pak Dia cakap ikhlas. Apa tak Casey? Sebenarnya, Casey percaya tak? Dalam hukum Islam kan, isteri apabila, ini kisah satu kes kronik yang paling sedih apa tahu? Seorang wanita, dia terlampau sayangkan kakak dia Casey. Tapi apa terjadi? Kakak dia telah meninggal Casey. Dan dia sayang anak saudara dia semua. Dan dia belum berumah tangga Casey. Jadi, memang dalam hukum Islam, abang ipar boleh kahwin adik ipar Casey. Apabila kalau kakak dia dah meninggal. Itu pasal adik ipar perempuan ni batal lah semayang dengan kakak abang ipar. Itu pasal Pak Dia cakap ikhlas. Ini cerita sebenarnya yang paling menyedihkan. Apa tak Casey? Dia tinggal bersama dengan keluarga dia lah. Tapi dia tak tinggal dengan abang ipar, dengan kakak dia. Sebab dia tinggal sendiri. Tapi dia amat menyayangi anak saudara dia Casey. Anak saudara yang siapa? Kakaknya punya anak yang ini. Jadi sering dia jaga. Pasal apa tak Casey? Dia belum ada jodoh, kesian. Jadi dia tumpang kasih dengan anak saudara dia ni. Jadi dia ada 2 anak saudara perempuan. Satu anak laki-laki. Jadi dia sering datang rumah. Orang kata, apa tahulah orang tengah single kan. Jadi dia tak ada apa-apa. Dia cuma apa tahu, 3 beradik, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Jadi kakak ni kak sulung dia. Orang mula cabangnya apa? Kak Long jadi dia sering datang. Dia terlampau ibarat kerana dia tak ada program kan. Dia belum ada Mr. Right pula. Kesian dia belum dapat jodoh. Jadi apa nak buat? Apa terjadi? Dia sering berbaik. Dia inilah. Sayang dia anak saudara dia tu macam anak dia sendiri. Dan akhirnya malam tak berbau ni Pak Dia cakap ikhlas. Kakak dia Casey ada kena kronik dia penyakit dan telah kembali ke rahmatullah. Dan apa terjadi? Pak Dia cakap ikhlas. Orang kata kirakan ini Pak Dia cakap ikhlas Casey. Dia apa? Jadi terjadi apabila dia kakak dah meninggal, terlampau sayang dia sangat kerana alam misteri. Dia terlampau sayang sangat. Orang kata kirakan dengan anak saudara dia tu. Jadi dia tak sampai hati agar apa tahu, jangan abang ipar dia ni kahwin lain Casey. Sebab kadang-kadang ini dipanggil apa tahu gini, ganti tika. Apabila kakak dah meninggal, adik perempuan kan boleh kahwin. Jadi mak bapak dia pula silap pergi kronik. Bapak dia cakap, ini kesian abang ipar kau. Orang kata kakak kau dah meninggal. Boleh tak? Kalau kau nak, ambil lah tempat kakak kau. Kau boleh berkahwin dengan kakak kau punya laki. Jadi Pak Dia cakap, dia bukan ini sebelum ni lah. Ini bukan Pak Dia cakap Jadi dia gini, apa tahu? Apa terjadi? Dia terus dia cakap, demi kerana kasih sayang saya kepada anak-anak arwah kakak saya kahwin lah dia Pak Dia. Saya rela, tapi saya tak sayangkan dia. Tapi tak apalah, saya tak rela anak saudara saya beribu tiri. Tapi dalam dia itu dia menikah Casey. Tapi satu kes kronik, Pak Dia cakap ikhlas. Orang kata kirakan tanpa dia sedar. Ini terjadi Casey. Itu pasal Pak Dia cakap kadang-kadang untuk anak dara atau perempuan, let jodoh come itself. Kau jangan topas semangkuk kahwin ganti tika. Apa terjadi Casey? Rupanya dalam keadaan dia dah rumah tangga. Rupanya Casey, kakak dia tu orang kata secara langsung orang kata kirakan arwah kakak. Apa yang terjadi? Apa? Ini Pak Dia cakap ikhlas. Orang kata kirakan apa tahu? Bila malam pertama, bila dia dah bersama dengan suami dia, orang kata kirakan dia dah terbayang-bayangkan muka kakak dia seperti sedih dan meratapi dan begitu sayu. Bukan sayu kerana jealous, bukan kerana gini. Rupanya Pak Dia cakap ikhlas. Orang kata kirakan dia macam orang kata kirakan apa? Ni Pak Dia cakap ikhlas Kadang-kadang Casey percaya tak? True love will bring until death. Kasih sejati akan sampai cinta dia orang sampai ke akhir hayat pun tetap akan ada cinta. Ibarat kalau seseorang tu suami isteri, death do them apart. Maut memisahkan mereka, tapi cinta tak memisahkan mereka Casey. Jadi apa terjadi? Pak Dia cakap ikhlas. Wak Imah itu kakak dia sekalipun, apabila dah berumah tangga, rupanya Casey, malam arwah kakaknya ni Casey tak terima adik dia tu kahwin. Tak ikhlas mungkin, tak terima adik dia kahwin dengan abang ipar dia, itu suami dia sekarang Casey. Dan apa terjadi dalam perkahwinan tu, orang kata kirakan ini Pak Dia cakap nanti orang menyampah pula asyik loving couple.
what happened? Pak Din cakap ikhlas. Rumah tangga dia apa tahu Casey, orang kata setiap malam dia kena diganggu oleh apa? Suara arwah kakak dia dan suara orang kata, dan setiap malam dia memimpikan arwah kakak dia, dan setiap kali dia selalu cakap, orang kata kirakan kakak dia cakap apa? Kalau kau nak kahwin dengan suami aku, main kau ikut aku balik sudah. Apa maksud dia ikut balik? Itu maknanya baik kau sama-sama mati. Aku tak rela kau ambil suami aku. Jadi ada clue di sebalik mimpi tu Casey. Jadi si arwahnya tu lebih rela suami dia berduda atau kahwin orang lain dari adik dia sendiri mengambil tempat Casey. Itu pasal Pak Din cakap sini satu. Jadi yang mendatang tu bukan setan tapi karin dia. Kadang-kadang Casey, ini Pak Din cakap ikhlas. Apa saja katakan macam contoh Fiza O dengan Casey. Kalau Fiza O dah sayang Casey, termasuk not only Fiza O tau, rohani Fiza O, karin Fiza O pun sampai akhir hayat akan love you. Itu pasal that dua sepat, but the love will never dua sepat. You see, itu dipanggil cinta sejati. Ini Pak Din cakap ikhlas. Apa terjadi, dia terus menjajas kebahagiaan rumah, dan dia telah menjadi apa tahu, adik perempuan dia ni yang ingat setia nak sayangkan anak saudara, tapi rupanya rohani kakak dia mendatang mengganggu rohani dia Casey, mengganggu jejas semangat dia, efek mind dia, sampai dia cakap terus terang dengan mak dia, mak saya tak boleh lagi mak menerima abang ini untuk suami mak, sebab apa mungkin niat ganti tika, tapi rupanya menjejas setiap malam arwah akak asyik datang mak. Datang, habis ada macam mana nak tidur. Ada je dia datang. Casey tahu apa? Kadang-kadang dia datang dalam bentuk baju buruk. Kadang-kadang dah macam kain kapan. Kadang-kadang dalam datang keadaan macam wajah dia kusut masai. Artinya, si arwah dekat sana tak gembira Casey. Kadang-kadang Casey, itu pasal Pak Din cakap itu pasal ini yang Pak Din masuk nak cerita. Apa saja kalau boleh dalam kehidupan Casey, cinta sejati kadang-kadang tak boleh ditukar ganti Casey. Itu pasal ini dipanggil apa tak Casey? Kehidupan seseorang apabila isteri dia dah meninggal ke suami dah meninggal, rupanya roh si mati itu membawa cinta hingga ke akhir hayat. Walaupun aku badan dah hancur lebur oleh tanah dan jasad aku binasa, jiwa rohani aku tetap memuja kau, menyayang kau. Dan ini terjadi Casey, bukan kita nak cakap hayalan, memang terjadi. Orang kata ibarat macam lagu Iklim cakap kan, cinta bukan hadir di mata, cinta hadir di dalam jiwa. Ini juga walaupun orang dah meninggal, kerana sayang dia dah meninggal, tapi roh dia hadir di dalam jiwa kepada suami dia. Dan akhirnya dalam keadaan tu, dan adik perempuan dia telah hampir sakit jiwa Casey, dan sakit. Dan gara-gara kerana niat nak membantu ikhlas, nak ganti tika, nak tolong, orang kata tak nak anak abang ipar dia ni kahwin dengan lain perempuan, takut beribu tiri, dia rela kahwin ganti tempat, tapi rupanya arwah kakaknya tak menerima Casey. Dan dia panggil Pak Radin, dan Pak Din cakap ikhlas, Pak Din boleh tak? Saya bukan nak Pak Din ni agak kronik kes. Bagaimana Pak Din? Saya sekarang tiap malam setelah saya bernikah dengan abang ipar saya ni yang telah kematian kakak ipar kakak saya sendiri, saya selalu mimpi dia, dan sering kali sekarang dia mengganggu saya, dan setiap saya dah fatihahkan dia, saya dah yasinkan dia, tapi tak dapat juga pasal macam seperti apa tahu, dia rohani dia tu ibarat tak dapat menerima. Pak Din cakap ikhlas, sebenarnya Pak Din cakap ikhlas, mungkin kau digerakkan untuk hati kau nak kahwin, tapi sebenarnya mungkin keizinan rohani dia tu tak ada. Sebab kadang-kadang mungkin that husband of yours is not born for you. Abang ipar kau ni bukan untuk engkau. Apa sah memang kau kesiankan anak saudara, tapi kenapa kau buat gini? Kita tahu tak, kau tak kesian ke arwah kakak kau datang dalam keadaan menangis, dalam buruk, dalam pakaian buruk, dalam gitu, maknanya roh dia tak terima. Itu pasal Pak Din cakap janganlah kita kadang-kadang Casey, kalau Wak Imah sesiapa, kalau kita dah abang ipar dah ada apa tahu kakak dah meninggal, kalau boleh janganlah jadi Pak Sanggup lah, perlulah dia kahwin betina lain, perempuan lain. Dan akhirnya Pak Din cakap ikhlas,
tiap-tiap malam. Jadi Pak Din cuma satu je. Pak Din cakap ikhlas, ini kes alam gaib, ini urusan rohani yang amat tiba di alam barzakh KC. Jadi dia sudah kembali. Aku tak boleh lawan benda ni. Tapi cuma Pak Din cakap ikhlas, satu aja. Kau harus, orang kata kirakan Pak Din tak galakkan dia pecah rumah tangga. Engkau ada akal, tepuk dada, tanya iman, tanya selera. Apakah engkau rela, orang kata, membina kebahagiaan di atas penderitaan rohani arwah kakak engkau? Orang kata kirakan. Jadi Pak Din cakap ikhlas. Cuma Pak Din cakap, tapi Pak Din semangat saya dah lari Pak Din. Sebab dia cakap, kalau engkau selalu, orang kata kalau dia cakap selalu bila dia mimpi apa tahu, kau ikut akak balik. Kau ikut akak balik, lebih baik kau ikut akak balik, bagus. Ikut balik tu maknanya dia nak adiknya meninggal ke sih. Jadi Pak Din cakap tak apa, dia bukan Tuhan, itu roh dia mungkin agak emotionally upset ke sih. Itu pasal Pak Din cakap, macam kita kenapa malam Jumaat kadang-kadang kita baca Fatihah macam begini, bukan kerana apa, orang dah meninggal. Tapi Pak Din cakap roh dia perlu kepada makanan amalan kita kasi, sebab dia minta kita bantu. Begitu juga rohani, the soul is dead, but they can come back and alive, and whether to haunted you or whether to on good cause or bad cause. Jadi rohani dia kembali kerana tak kerelaan atas kenapa kau pergi ambil abang ipar kau sendiri yang aku dah tak ada, kau pergi ambil. Orang kata biarlah, orang kata dia dengan diri dia. Jadi itulah terjadi, dia kes kronik yang teramat sangat. Tapi Pak Din cakap ikhlas untuk para pendengar. Kadang-kadang apabila Pak Din cerita ni, orang ingat aku ada mengapikkan cerita. Tapi ini adalah kenyataan yang orang tak pernah saksi, tapi aku disaksikan, ditakdirkan. Dan Pak Din cakap ikhlas. Akhirnya Pak Din cuma satu je Pak Din dapat merobati dia. Pak Din cakap, Pak Din jodoh kau dengan suami kau iaitu abang ipar kau, aku tak ada hak nak menentukan sebab kau sendiri yang telah memilih dia. Tapi cuma satu Pak Din cakap, kau bikin solat istihara, kau bikin petunjuk dan buat yang terbaik. Tapi Pak Din boleh bantu satu, aku akan pulihkan balik semangat kau agar apa saja kau kuat menghadapi segalanya walaupun dalam alam mimpi, dan kau lakukan apa yang terbaik. Dan akhirnya Pak Din cakap ikhlas paling sedih. Pak Din cakap ini bukan, jangan salahkan Pak Radin pula. Akhirnya dia buat keputusan, Pak Din, saya terpaksa berpisah dengan abang ipar saya tak sanggup Pak Din, sebab kerana saya tak nak mengkecilkan rohani isteri kakak saya sendiri yang rupanya tak menerima saya menikahi abang ipar saya. Mungkin kalau orang tak percaya, tapi ingat rohani memang dah meninggal. Tapi Pak Radin cakap ikhlas, apa yang terjadi, mereka tak diorang jasad diorang dah meninggal, tapi roh hidup dan roh menyaksikan KC. Macam kita, contoh KC tak kenal tau siapa noyang-noyang KC, siapa great grandfather kita, siapa diorang, kita tak nampak wajah kita. Diorang kita mungkin kenal noyang kita kalau dia panjang umur, tapi kita tak kenal bapak-bapak, datuk-datuk kita kan. Noyang-noyang kita, macam mana muka noyang kita? They might be dead. Our great-grandfather kita dah meninggal. Tapi jangan lupa, they are alive. Diorang hidup dari mana walaupun diorang dah meninggal? Diorang hidup dalam darah kita. We are carrying their blood now. Casey bukan carrying bapak their blood. Casey carrying datuk kita blood. Orang Melayu cakap, tak ada noyang kita, tak ada datuk kita. Tak ada datuk kita, tak adalah bapak kita, tak ada bapak kita, tak ada kita. Jadi rohani bapak kita semua, datuk noyang-noyang kita, dah tak ada. They are no more already. Our great-grandparents are no more. But they are dead. But they are alive. They are alive in your blood. We are carrying them now. Kita membawa noyang-noyang kita punya darah, tahu tak? Itu saja. Kalau kita boleh membawa noyang-noyang kita punya darah, takkan rohani noyang kita pun tak boleh datang mimpi. Tertekan pula. Jumpa esok malam ya.